Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi diberikan kesempatan lagi untuk kita sama-sama mendengar bicara ilmu pada pagi ini. Dan bicara ilmu pada pagi ini dirakamkan di Pulau Perhentian dan mungkin terdapat sedikit gangguan ataupun bunyi latar, iaitu deruan ombak pada pagi sebelum menjelang matahari naik pada pagi ini. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, kita nak bercakap pada hari ini satu perkara, iaitu tentang diri kita. Apabila kita bercakap tentang diri kita, biasanya kita membahasakan diri kita, iaitu perkataan aku. Saya nak bercakap bukan dalam konteks kesantunan bahasa soal bercakap aku atau tidak, tetapi nak bercakap tentang diri kita yang dikatakan aku ini. Kalau penyajak dalam mencipta sajak sering memperkatakan aku yang sebegitu, aku yang sebegini, aku tidak rela, aku sanggup itu ialah pesan penyajak. Untuk kita dalam konteks motivasi, dalam konteks kerohanian, kita bercakap aku di sini dalam aspek ada aku yang kita kena keluarkan dari diri kita. Dengan perkataan lain, dalam diri kita ini ada pelbagai aku dan ada aku yang kita perlu keluarkan. Yang tidak perlu kita keluarkan, aku seorang yang berpotensi, aku ada bakat, aku ada kebolehan, aku akan jayakan sesuatu. Itu sesuatu yang patut kita kekalkan di dalam diri kita. Ya, tetapi maksud saya, aku yang kita kena keluarkan dalam diri kita ini ialah sesuatu sifat-sifat yang tidak baik. Dalam bahasa kitab disebut sebagai sifat-sifat mazmumah. Dalam bahasa yang kerohanian disebut sebagai penyakit-penyakit hati. Ataupun sesuatu yang selama ini berada di dalam diri kita, sebenarnya patut kita keluarkan agar ia mengharmonikan kehidupan kita. Dan sentiasa kita melihat sebenarnya dalam kehidupan ini ialah sama ada kita ataupun kadang-kadang seseorang insan itu menutupi diri ya dengan tutupan yang tersetu. Dalam bahasa moden dipanggil memakai topeng kehidupan. Topeng kehidupan ini merujuk kepada bagaimana kita menutup diri kita agar kelihatan baik. Walhalnya ianya sebaliknya. Dan dalam waktu yang tertentu seringkali Allah membuka topeng tersebut, menampakkan diri kita yang sebenar. Bagi kita yang pernah mengalami perkara-perkara ini, kadang-kala kita amat terasa apabila topeng ini dibongkarkan. Dan kadang-kala topeng ini dibongkarkan untuk mengajarkan kepada kita tentang kita perlu membuat perubahan. Ada dalam satu kes kaunseling yang saya kendalikan, apabila dibentangkan kesalahan, apabila diberitahu bahawa tak sepatutnya dengan watak kalian yang begini, yang dilihat begini, tetapi rupa-rupanya apabila dibongkarkan wataknya berlainan. Beliau menyatakan bahawasanya dalam penuh kesedaran, saya tak sangka diri saya yang sebegini, dan selama ini saya berlakon, selama ini orang lihat saya baik, selama ini orang lihat watak saya ialah watak-watak yang begitu mengagumkan, tetapi rupanya apabila Tuhan membuka keaiban tersebut, maka nampaklah diri aku yang sebenarnya. Sebab itu di dalam doa, antaranya ialah doa duduk antara dua sujud, kita meminta supaya Allah menutup keaiban kita. Dan dalam kehidupan ini sebenarnya apabila keaiban itu diketahui oleh orang lain, kadang-kala kita tak sanggup untuk berjumpa dengan orang. Tetapi dengan rahmat Allah ingin jaga kita, keburukan itu tidak ditontonkan, tidak dikeluarkan. Namun dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, mari
sebelum Tuhan membongkarkan apa yang ada di dalam diri kita yang dikatakan topik tersebut, mari kita bongkarkan sendiri diri kita. Mari kita muhasabah dan kita keluarkan, dalam maksud saya ialah keluarkan aku dari aku. Apa yang dimaksudkan perkara ini? Pertama, kita kena keluarkan iaitu perkataan ataupun dalam konteks riya ataupun buat sesuatu untuk menunjukkan kepada orang lain. Dengan perkataan lain, ada satu sifat yang tak baik di sini iaitu bentuk aku yang ingin dipuji oleh orang lain. Itu satu aku yang ada dalam diri, iaitu aku yang ingin dipuji oleh orang lain. Lantaran kerana lapar kepada pujian, macam-macam orang boleh lakukan. Yang pertama, mempamerkan segala perbuatan, segala kelakuan melalui perbuatan, melalui tulisan, melalui coretan, melalui paparan dalam media sosial dan sebagainya. Jadi paparan kita dalam media sosial itu bergantung kepada niat kita. Kalau sekiranya kita niat untuk sekadar untuk nak kongsi, sekadar untuk nak menyimpan peristiwa tersebut di dalam Facebook dan sebagainya, tak mengapa. Tetapi yang kita tak naknya ialah kita paparkan itu ialah untuk kita nak menyatakan diri kita lebih, diri kita hebat, diri kita yang terbaik, sampai satu peringkat apa-apa saja yang boleh mendatangkan pujian kepada orang lain itu akan dipaparkan ataupun ditunjukkan. Mudah-mudahan peminat pada media sosial yang selalu memuat naikkan gambar-gambar dan sebagainya, kita jaga hati kita ini. Saya ingatkan diri saya dan pada pendengar sekalian, kita jaga hati kita agar kita memuat naik, kita mempamerkan, bukan kita nak menunjuk-nunjuk, bukan kita nak kata kita hebat, bukan nak kata kita lebih pada orang, tetapi sekadar kita memasukkan itu ialah untuk aktiviti biasa kita sebagai rekod ataupun simpanan peribadi kita. Namun demikian, kalau niat kita berbeza, lain kalau niat kita nak menunjuk, nak membandingkan orang lain dan sebagainya, maka di situlah letaknya apa yang dikatakan aku yang kita perlu keluarkan, iaitu bentuk aku yang ingin dipuji oleh orang lain. Dan perkataan ingin dipuji ini kadang-kala tak nanti dipuji pun. Ada orang itu seronok apabila dia merasakan dirinya lah orang yang pertama tahu sesuatu perkara, dirinya lah orang yang pertama yang boleh sampaikan perkara orang lain, dia lah orang yang pertama boleh menyampaikan rahsia-rahsia besar orang lain. Ada yang rasa seronok begitu. Maka kesannya yang membawa kepada mengumpat, membawa kepada menyebar berita yang tidak benar. Kadang-kadang tak sahih lagi berita tersebut, tetapi dia nak rasa dia jadi orang yang pertama menyebarkannya, maka dia viralkan perkara tersebut. Itu namanya pahlawan viral. Okey, jangan jadi pahlawan viral benda-benda yang tidak baik. Kemudian benda-benda yang sebegini juga kadang-kadang mengaibkan orang lain. Contohnya apabila berlaku kemalangan, diambilnya gambar, dipaparkan, jadi ini menyentuh keaiban seseorang. Jadi elakkanlah daripada perkara tersebut, iaitu kita kena keluarkan dalam diri kita ini. Satu daripadanya ialah sesuatu yang membawa perkara-perkara yang tidak baik. Oleh itu, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, maksudnya di sini kita buangkan diri kita, iaitu aku yang nak menunjuk kepada orang lain. Dan dalam hal ini bagaimana kita nak mengeluarkan perkara ini? Perkara pertama yang kita nak keluarkan, kita tahu perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Maka kita rasai benda itu tidak baik, maka kita kena tinggalkan. Yang kedua, kita kena bermujahadah. Bermakna kita kena lawan perasaan kita. Rasa nak menunjuk, rasa nak semua orang tahu, rasa nak jadi pahlawan viral tadi, kita pendamkan perasaan tersebut. Kita ingatkan diri kita bahawa benda ini tidak baik, benda ini mendatangkan kerosakan. Benda malah yang paling bahaya sekali ialah benda ini mendatangkan dosa penyakit hati, dan yang bahaya juganya ialah amalan yang kita lakukan susah lelah payah, amalan itu tak dinilai oleh Allah, tidak dicatat kerana amalan tersebut iaitu menunjuk-nunjuk.
Ya, pernah saya sebut dahulu di dalam slot ini apa yang dikatakan apabila kita buat yang diberi pahala ialah sengaja buat. Tetapi kalau buat-buat, itu maknanya menunjuklah tu. Buat-buat. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam diri kita supaya tidak menunjuk-nunjuk apa perbuatan yang kita lakukan. Dan orang-orang yang ada status yang tertentu sangat terdorong, sangat mudah untuk menunjuk-nunjuk ini. Contohnya dia ada harta yang banyak, dia rupa paras yang cantik, dia ada kedudukan, pangkat dan sebagainya, maka yang itulah terdorong kepada menunjuk-nunjuk jika tidak dikawal dengan sifat-sifat yang baik ataupun dia tak belajar pun tentang sifat mazmumah ini, maka dia rasa tak mengapa dia berperasaan demikian, maka itulah yang membawa perkara yang tidak baik. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian supaya setiap kelakuan kita janganlah kita nak menunjuk-nunjuk, janganlah ada satu perasaan mempamer. Itulah yang dimaksudkan aku yang kena keluarkan, iaitu aku yang ingin dipuji. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita sekalian. Salam dari Pulau Perhentian, 17 Oktober 2020. Selamat berhujung minggu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.